أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pagi yang mulia ini, bertemu lagi kita di dalam perbahasan kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan diterjemahkan oleh guru mulia kita almarhum Buya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari Al-Nadwi Al-Maliki hafizahullah rahimahullah ta'ala. Kita menyambung lagi pada 8 wasiat Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Jadi ini serial lalu kita telah membacakan 2 daripada 8 wasiat Al-Imam Imam Hatim Al-Asam, murid kepada Al-Imam Asy-Syaqi Al-Bakhli. Maka hari ini kita sambung pada faedah yang ketiga. Ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه ونفعني في الدارين الآمن. Faedah yang ketiga. Ini faedah ni berlaku bila Al-Imam Syaqi Al-Bakhli tanya kepada Al-Imam Asam bin Hatim, wahai Hatim, selama kamu mengaji dengan aku 30 tahun, jadi apa yang dapat kamu perolehi selama 30 tahun mengaji dengan dia? Jadi kata Al-Imam Hatim Al-Asam, dia mengatakan, sesungguhnya ketika aku mengaji dengan Tuan, aku dapat merumuskan ilmu itu menjadi 8 faedah. Faedah yang pertama telah kita bahaskan, iaitu amal. Faedah yang kedua juga iaitu melawan hawa nafsu. Maka faedah yang ketiga itu apa dia? Sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu mendermakannya. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Artinya, apa yang ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia, dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam pada nasihat ketiga, kerana dalam perhatian dia selama dia mengaji dengan Imam Syaqi, dia mengatakan, aku telah melihat mihnah dan kehidupan dalam dunia ni memiliki ragam manusia yang gemar kepada menghimpun mata benda. Apa makna mata benda ni? Harta benda lah. Himpunkan segala kekayaan, segala harta-harta yang menyebabkan ia terbilang dengan harta. Walhal perbuatan ini ditegurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini tentang sifat sombongnya manusia kerana banyak mereka menghimpunkan harta dan kemegahan. Alhaakumut takatsur, tentang apa mereka bangga-banggakan daripada apa yang telah mereka himpunkan sebanyak-banyaknya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka membawa ke tanah perkuburan. Tanah kubur ni sebab apa? Dia punya asal cerita dia, yakni ada 2 kabilah yang saling bergaduh mengatakan kabilah mereka lah yang paling terbilang, kabilah mereka lah yang paling kaya, kabilah mereka lah paling terkenal dan paling terhormat dengan kepemurahannya. Lalu hingga 2 orang ni tadi langsung ke kubur. Dia kata, lihatlah, ini kubur datuk aku.
datuk aku pahlawan terbilang, datuk aku orang cemerlang, hatta zurtumul maqabir. Nak punya bangga tu dia cerita sampai pergi tanah kubur. Masya tabarakallah taala, dibangga-banggakan hartanya tadi. Maka tu kata Imam Hatim Al-Asam, kata dia, sesungguhnya aku dapati memang banyak daripada kalangan manusia yang ada di depan pemandangan ikut ini, mereka tadi berusaha hidup mereka tumpahkan, mereka gadaikan, mereka salurkan umurnya tadi semata berusaha untuk menghimpunkan mata benda. Itu sebab para ulama mengkritik, para ulama memberikan komentar terhadap orang yang menghabiskan usianya dengan dunia semata-mata. Sehingga ulama mengatakan, hendaklah kamu meninggalkan dunia. Perkataan tu jadi macam tu. Hendaklah kamu tinggalkan dunia. Hendaklah kamu tinggalkan dunia. Kita baca banyak kitab tasawuf begitu. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia meninggalkan dunia. Oh, jadi kalau tinggal dunia tak sempurna jadinya. Kerana Nabi SAW meletakkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi yang maksud tinggalkan dunia ni, dunia yang mana? Dunia yang menyebabkan kamu lalai daripada Allah Ta'ala. Nah. Tapi kalau dunia tadi lebih mampu membantu anda untuk lebih dekat dengan Allah, usah ditinggalkan dunia tu. Kata kita kerja, Masya Allah Tabarakallah, kerja dah elok, gaji pun dah elok, Masya Allah, gaji tu katalah atas 5,000 gaji dia. Atas 5,000 gaji, kerja elok, sembahyang tak tinggal, dapat sembahyang berjemaah, daripada sumber rezeki yang ada tadi dapat pula bersedekah. Dengan kerja tadi dapat pula duduk dalam majlis ilmu, masanya cukup dapat datang majlis ilmu. Maka kekalkan dengan dunia itu. Yang disuruh tinggal dunia yang mana? Minta maaf, gajinya 900. Kita kata 900 gaji. Mula kerja pukul 7 pagi, habiskan pukul 7 malam. Dari 7 pagi tadi dah bangkit awal-awal apa semua, bersiap nak pergi kerja, nak sampai pukul 7, subuhnya tertinggal. Bekerja balik sampai ke waktu zuhur, lunch, masa makan tak sembahyang zuhur. Sangat seronok kerja, asar pun tinggal. Balik kerja pukul 7 dah maghrib, penat menyandar. Gajinya cuma 900, tetapi kerana 900 tadi ditinggalnya Tuhan dia. Itu yang kata tinggalkan dunia, buat pilihan. Tinggalkan dunia kamu, kerana dunia itu tadi menyebabkan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata definisi tinggal dunia mana? Dunia yang menjauhkan kamu daripada Allah. Bukan semua dunia tu kena tinggal. Masya Allah. Jadi itu sebab ada orang kata Imam Hatim Al-Asam, kata dia, aku melihat setiap orang berusaha menghimpunkan mata benda ini sebanyak-banyaknya, lalu dia menggadaikan daripada umur kehidupan dia. Kemudian ia menahannya. Kalau dia kumpul dan ketika itu dibelanjakan atas jalan Allah, dibelanjakan atas manfaat dirinya, itu tak jadi masalah. Hak ni dia bekerja kuat-kuat, dia kumpulkan harta tadi dan dia menahannya daripada keluar. Itu dia berkira-kira. Kira sikit harta ada, Allah kira ni jangan hilang, Allah kira sikit jangan hilang. Subhanallah ta'ala anu. Lalu apa berlaku pada dia? Ini kita kata dalam dia mencari rezeki tadi, yaftahul bab rezeki, dibukakan oleh Allah, sentiasa dibukakan Allah pintu rezeki buat dia. Tetapi dia yang menyempitkan pintu rezeki itu tadi dengan cara tamak yang ada dalam diri dia, bakhil yang ada dalam diri dia, kikir yang diamalkan dalam penghidupan dia. Ini yang menjadikan dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang merugikan manfaat diberikan oleh Allah. Itu sebab Nabi sebut khairun nasu ma yanfa'un nas, sebaik-baik manusia yang sentiasa boleh memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat boleh jadi atas jalan ilmu, manfaat dengan tenaga, manfaat dengan harta. Ni sangat-sangat berguna. Maka ketika itu dia katakan, dan aku dapati dan aku fikirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadu, ma yanfad, sesungguhnya barang yang ada di sisi kamu tadi akan binasa.
Kalaulah dia tidak binasa dengan sebab kehancurannya, binasanya ia nanti dengan sebab kehancuran kita. Itu sebab Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu makan, apa yang kamu himpunkan kesedapan di tembolokmu, akhirnya ia akan berkesudahan di dalam tandas. Sudahnya di tandas juga. Kerapu sedap, lobster, apa nama, segala macam binatang laut kita makan. Daging dari harimau menangis sampai ke harimau tersedu. Subhanallah ta'ala. Semua yang enak-enak ini tadi pengakhirannya di mana? Akhirnya kamu bukan berada di tempat pembuangan, iaitu tandas. Harta yang kamu miliki, yang kamu kumpul, nanti suatu masa dia akan musnah. Musnahnya tadi boleh jadi kerana kehilangannya, kebakarannya, kehancurannya, luput tempoh masanya barang yang kita kumpul. Kalau barang tu tak musnah, kita akan musnah dengan kematian, dan harta tadi akan dibedakan kepada orang yang lain. Tapi kata Nabi SAW, yang kekal bagi kamu jika kamu bersedekah, ia tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pengiraan jumlahnya. Maka tu keluarlah firman, wa ma indallahi baqa, iaitu barang yang kamu serahkan kepada Allah, yang kamu jalankan kepada Allah bagi pihak Allah. Ya Allah, ini aku keluar ke atas jalan kau ya Allah. Infak sedekahku ya Allah. Tak kira lah pada mana pun. Pada masjid ya Allah, pada sekolah ya Allah, pada madrasah ya Allah, pada rumah anak yatim. Asalkan harta tadi dibelanjakan untuk faedah agama atau faedah menyelesaikan kemaslahatan umat. Dia sedekah, katalah tak sedekah masjid pun, tapi dia memiliki jiran yang amat susah dan dia tahu jiran tu susah, dia berinfak pada jirannya tadi. Ini orang yang sedang melabur di dalam bursanya Allah Ta'ala. Dia sedang melaburkan penghidupan dia tadi untuk dapat meraih keuntungan, benefit di hari akhirat kelak. Jadi itu sebab dia kata sini, maka yang kekal itu adalah apa yang kamu isi, apa yang kamu berikan pada Allah Ta'ala, iaitu di sisinya kekal tadi pahalanya. Lalu apa kata Imam Hatim Al-Asam, kata dia, lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapat daripada harta benda dunia. Tak terasa. Bila aku dah baca dalil ni, aku dah hadam dengan perkataan yang baik, dengan akal yang sihat, dengan jiwa yang tulus, bahawa aku tidak merasa berat dalam meninggalkan atau memberi. Kadang-kadang ada orang juga memberi, tapi berinya tu diiringi ingatan yang sangat kuat. Masuk dah, dia ingat dia pernah sedekah di masjid ni, walaupun sekali dalam 30 tahun. Tu yang dia duk ingat tu. InsyaAllah. Saya 30 tahun lepas pernah masuk duit RM100 dalam tabung ni. 100 cukup lah, kata dia. Masya-Allah. Orang lain bayar RM1 je. Awak 100, kata dia. Yang dia ingat. Yang itu jadi masalah sebenarnya untuk mengunci ataupun untuk kita kata menambat dan mengikat makna keikhlasan tu tadi. Ikhlas ni apa? Kamu lepaskan. Tu minta maaf nak. Kita ingat almarhum guru kita juga, apa dia, Ustaz almarhum Ustaz Arif Zaki. Ingat saya, masya-Allah. Waktu saya mengaji ambil dengan beliau dalam hadis 40, mengaji di Sungai Batang, datang Sungai Batang dulu. Ngaji dengan beliau, dia bahas tentang makna ikhlas. Al-ikhlas. Apa tu ikhlas tu? Ikhlas ni barang yang kamu lepaskan dan kamu tak ingat-ingat. Panjanglah bahas dia, tapi saya bagi sikit je. Seperti perumpamaan seorang yang telah kenyang makannya daripada lapar. Dia lapar, makan sampai kenyang. Kemudian dia pergi ke tandas. Dia buang makanan tadi di tandas. Baki yang dia makan tadi dia buang tandas. Ada tak siapa-siapa merasa menyesal buang kat tandas? Malam tadi makan di restoran ikan ni dekat RM400 ni, kata masya-Allah. Buang terus je malam ni. Sayang pula rasanya, masya-Allah. Tak ada, sebab kita tahu ada manfaat dan kebaikan kalau kita buang. Badan kita sihat, walaupun terpaksa mengorbankan apa yang kita makan malam tadi. Badan kita sihat, perut kita selamat, tubuh badan kita pun tetap segar, tidak ditimpa dengan penyakit yang berpunca daripada perut. Itu maknanya pengorbanan tadi. Barang yang kita dah makan, kemudian kita buang balik, korban. Tapi apakah definisi ikhlas tadi? Iaitu setelah kamu buang, kamu tak ingat. Jadi siapa boleh ingat berapa kali dia masuk tandas bulan ni? Bulan ni saja, jangan tanya umur hidup.
tanya bulan ni saja berapa kali masuk tandas. Masuk tandas. Mana nak ingat Ustaz, sebulan punya tandas masuk. Okey, seminggu ni punya. Minggu ni pun dia terpaksa berfikir-fikir untuk mengingat-ingat kembali. Itulah tahap ikhlas. Setelah diberikan langsung tak diletakkan dalam minda dan pemikiran dia. Ini masyaallah tabarakallah taala anu. Jadi dia kata aku pun suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan. Mana korbannya apa? Serah dan tak masuk ke dalam minda atau mana korban. Maka aku dapatkan daripada harta benda dunia dan aku suka membahagikannya di kalangan fakir dan miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Ini akhirnya khulasah. Apa makna khulasah tu? Kesimpulan daripada apa yang dikatakan tentang harta tadi. Nak cari harta, falyatafaddal ma'jura atau falyatafaddal mashkura. Silakan carilah dunia ini tadi sebanyak mana yang diinginkan agar dapat menjadi bekal buat akhirat. Itu dia punya matlamat itu, agar dapat menjadi buat bekal akhirat. Dan apa kata Imam Hatim Al-Asam lagi, kata faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikut. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah-darah mereka. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar, dan sangka-sangkaan mereka yang aku sebutkan tadi adalah batal dan palsu belaka. Ini kecintaan manusia pada fasal faedah yang keempat ini apa dia? Dan aku dapati sebahagian daripada makhluk. Ini dia kata sebahagian, kebanyakan perkataannya sebahagian. Sebahagian daripada makhluk ini, yakni manusia ini, ada yang sangka bahawa kemuliaan itu dapat dicapai dan keagungan itu dapat diraih dengan sebab pada banyaknya kaum dan pengikut. Sedaya mungkin nak kumpulkan kaum dan pengikut. Maknanya cari seboleh mungkin pengikut-pengikut agar dia rasa kuat dalam kesatuannya. Dia rasa kuat di dalam pengaruhnya. Dia rasa kuat dalam tutur bicaranya. Masya Allah. Itu sebab sebenarnya yang paling kuat bukanlah kerana banyaknya kaum kerabat ni. Kebanyakan para ahlullah, wali-wali Allah Ta'ala, mereka sendiri berjuang di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan tawajuh memerhatikan diri mereka. Tatkala ramainya pengikut, tatkala ramainya kaum yang mendekati itu tadi, khawatir menambahkan kesombongan dan ia menambahkan keegoan kerana besarnya pengaruh pada saat dan ketika itu. Ini kata Imam Hatim Al-Asim. Dan lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Kalau dia fikir macam tu, tertipulah dia. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hatim, tertipulah dia. Sebab dia sangka kemuliaan dan keagungan tu sebab kaum. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka, tadi tu yang pertama, ini yang kedua pula. Apa dia? Dia sangka kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Ini pun jadi hal juga. Dia sangka boleh dipandang mulia dengan kekayaan tadi, dengan harta benda yang banyak. Orang sanjung kita. Perkataan ni
dia dah jadi seperti vaksin kepada penduduk-penduduk dunia. Nak kabarkan pada mereka yang sedang mengalami pandemik kemiskinan. Lalu disuntikkan dengan vaksin vaksin semangat untuk jadi kaya. Oh, jadi kaya, ada duit baru boleh buat segala benda. Ada duit baru orang pandang kita. Ada duit harta baru. Perkataan tu disuntik-suntikkan. Sehingga apa yang berlaku? Hingga berlaku pada akhir zaman, kata Nabi SAW, akhir zaman itu nanti mereka, yakni manusia-manusia itu akan berlumba-lumba nak jadi kaya, sampai tatkala mereka tak peduli dah mana halal mana haram. Asal boleh kaya, kita sebat. Kita sapu bagi perhabis. Ni disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hari ni tak payah cakap banyak. Kita masuk aja kereta, buka radio, satu Malaysia kenal trademark ni. Tak handsome tak apa, janji kaya, kata Masya-Allah Ta'ala. Tak handsome tak apa, janji kaya. Faedah kaya? Kalau semua orang kaya, semua orang jadi kaya, apa berlaku pada dunia? Inilah salah satu tanda kebinasaan dunia. Ketika Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke dunia nanti. Sebutkan, apa yang Nabi Isa buat? Nabi Isa dia menjadi hakiman adilan. Dia menjadi hakim yang sangat adil. Lalu dia mematahkan tiang-tiang salib wa yaqtul khinzir, dan dia membunuh khinzir. Babi-babi yang ada, babi ternak ke babi hutan, dia bunuh dia semua. Ni Nabi Isa. Dan ketika itu adilnya pemerintahan Isa bin Maryam dan Mahdi tadi, sehingga serigala dan kambing boleh duduk dalam satu kandang. Mana kambing berbiri duduk dalam kandang tenang, serigala pun duduk, boleh menyembang dengan berbiri. Kalau kita hari ni letakkan serigala dalam kandang, menggelupur lagi berbiri tadi, kerana tahu serigala tak cukup makan. Tapi zaman Nabi Isa nanti serigala cukup makan. Dan apa kata Nabi dalam hadis tu? Dan harta dilimpah ruahkan kepada seluruh orang, hingga nak sedekah waktu tu dah cukup susah. Semua orang berlumba-lumba nak nolak harta, bukan nambah harta. Ustaz, ini ada sumbangan sikit dalam 10,000 untuk sekolah Ustaz, ambil lah. Allah. Sumbangan yang dapat ketika itu bukan kita seronok. Kita kata, orang ni sengaja ngantor sumbang nak menambah beban aku. Nambah beban dengan harta yang banyak. Lalu kata, tunggu cik kita pun ambil dalam 50,000. Nah, saya pun nak sumbang juga kat encik 50,000. Waktu tu orang memberi harta bukan kerana nak sedekah, sebab nak elak diri daripada penghisaban harta. Tu je berlaku. Begitu juga, minta maaf lah, Masya-Allah Ta'ala, budaya yang hidup begitu memang dah ada. Kita nak cari mana-mana pusat tahfiz lah Ustaz. Kenapa pula saya nak infak, Ustaz, sebab apa? Lari cukai sikit Ustaz. Kita nak income tax nak kena bos. Dia dah bermula. Bibit-bibitnya. Tapi perbuatan tu salah? Tak salah. Kita tak kata perbuatan salah. Tapi muqaddimah keseirasan ni. Dia panggil begitu. Tabarakallah ta'ala. Jadi kalau orang yang merasakan dengan sebab ada harta tadi punya pengaruh, ini jadi masalah. Itu sebab sebagaimana pernah kita sebutkan, Allah Ta'ala telah membinasakan satu kaum yang mulut-mulut mereka pernah menyaksikan, mata-mata mereka pernah menyaksikan, dan mulut-mulut mereka pernah mengakui dengan perkataan. Tatkala dia melihat Qarun dengan kekayaannya, lalu dia mengatakan, kalaulah kami ada apa yang Qarun ni ada. Dia berkata, kalaulah kami ada apa yang si Qarun ni ada, senang kami. Tapi mana orang-orang itu semua? Semua dibinasakan oleh Allah, tenggelam dalam bumi bersama dengan Qarun. Itu sebab ini masalah juga bila dia sangka harta dan juga anak buah. Bila harta banyak, anak buah yang ngekor belakang banyak. Jadi disangka situ adalah suatu kemuliaan. Walhal ia sedang dipergunakan. Nak kata walhal ia sedang, orang tengok dia ada harta, ramai ngekor nak ngipah. Mana akan pergi anak-anak buah tadi? Tunggu dia apa-apa. Kata orang perak, tunggu dia pepak lerak, hidup berterabur. Subhanallah. Waktu tu baru didapati, lah rupanya mereka ikut saya ni bukan tanda kesetiaan, tapi sedang mengikis kekayaan. Itu dia panggil begitu. Dan apa katanya lagi? Dan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka.
serta menumpahkan darah-darah mereka, dan juga menumpahkan darah-darah mereka. Ada orang kata jadi gangster ni baru boleh jadi mulia, baru jadi dihormati. Dengan cara apa? Kita ambil hak orang lain. Kita ambil hak orang lain, kita rampas sesuka hati kita, degik, ciak, potong saja kepala dia, tembak saja dia. Kenapa? Kita nak tunjuk yang kita ni ada kuasa untuk buat benda-benda macam tu. Maka tatkala tu apa yang berlaku? Maka pemikiran mereka juga meleset daripada makna apa? Makna mulia itu sendiri. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Ini penyakit, jangan katakan datang. Dia telah ada daripada zaman dulu lagi sampai kini. Bila saya kaya je, dia nak tunjuk yang dia tu kaya. Belilah barang merapu-rapu. Subhanallah ta'ala. Apa ni? Beli pen. Berapa harga pen ni? Tak ada, saja-saja beli lebih kurang dalam 150,000 harga sebatang pen. Menong kawan. Peranan pen tu letak di poket saja, bukan dia menulis. Subhanallah ta'ala. Ada pula Subhanallah ta'ala anhu yang gemar menayang-nayangkan. Hari ni lah metod, kita kata metodnya ataupun modus operandi kita panggil. Nak menyemangati orang lain untuk jadi kaya, dia dipamerkan harta dia. Yang lelaki pun sama. Tukar jadi perempuan jantinanya, Masya Allah. Duk pakai barang-barang haram, duk tunjuk ke orang, tuan-tuan. Ni, penuh. Gelang di lengan, Masya Allah. Yang ada harta, Masya Allah, tunjuk segala aset kemewahan. Hak ni yang jadi kata dia sangka dengan perbuatan dia tunjuk-tunjuk tadi, dengan perbuatan dia nak iklan pada satu dunia tadi, orang akan menyanjung tinggi harta pemilikan dia. Masya-Allah ta'ala. Walhal apa yang berlaku hari ni, kita lihat kecaman yang lagi banyak. Bila menunjuk-nunjuk ni, orang kecam lagi. Nak nunjuk harta lah. Masya-Allah ta'ala. Maka yang itu sebab kita kena hati-hati. Masya-Allah. Takut-takut tengah nunjuk-nunjuk, datang satu lembaga datang. Lembaga datang tegur kan, tengah tunjuk harta dekat media sosial, lembaga tu pun hantar mesej. Oh, macam menyeru kami ni, lembaga apa? Lembaga hasil. Subhanallah ta'ala anu. Ni nak kena audit ni, Subhanallah ta'ala anu. Habis tak pasal-pasal, Subhanallah ta'ala anu. Sebab menunjuk-nunjuk tak mendatang faedah juga. Dan ada pula yang menyangka bahawa dengan membazir tadi, dengan menunjuk tadi, dan keterlaluan dalam berbelanja, susun segala aksesori, tunjuk handbagnya banyak, cincinnya banyak, ininya banyak, itunya banyak, dibuatkan collection. Harga satu tu tak main lah 10-20 ringgit, kita main 10-20 ribu, kata Masya Allah. Macam semalam ada saya tengok satu launching, orang ni jual launching tu, ada buat bidaan lah. Harga face mask RM900. Subhanallah ta'ala anu. Satu. Subhanallah ta'ala anu. Satu RM900. Kata ini mafi faedah, kita kata Masya-Allah ta'ala anu. Ya Rahman Ya Rahim. Kalau kadang nak nunjukkan kata kita kaya, tak di situ dia punya keagungan tadi. Jadi keagungan tu mana? Inna akramakum. Sesungguhnya yang paling mulia, kemuliaan tu diperolehi di sisi Allah Ta'ala dengan jalan apa? Atqakum. Dari nilai ketakwaan kamu kepada Allah Ta'ala. Lalu khulasahnya, kesimpulannya daripada apa yang disampaikan oleh Imam Hatim, akhirnya aku melihat jalan kemuliaan itu tidak lain tidak bukan hanya dapat dicapai dengan takwa pada Allah, merendah diri dan jadi hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang kita sebut tadi, yang kata jadi kaya, jadi mulia tadi sebab ada banyak harta, jadi mulia tadi sebab banyak pengikut dan kaum, banyak duit dan juga banyak anak buah, jadi gangster, ataupun menunjuk-nunjuk harta dan mempamer-pamerkan kepada orang itu mulia. Apa kata dia? Dan apa sangkaan mereka yang aku sebutkan tadi itu adalah palsu dan batal belaka. Itu dia. Jadi maknanya itu bukanlah jalan takwa, itu bukanlah jalan untuk mendapatkan
kemuliaan. Ada satu ayat Quran lagi dalam Quran Allah sebut apa? Sesungguhnya bukanlah kami muliakan mereka tadi dengan kekayaan dan bukan kami hina mereka dengan kemiskinan. Kaya bukan tingkatan untuk digelar sebagai mulia dan miskin bukan tingkatan untuk menggelar seorang tu dihina. Sebab kalau kita cerita kaya, saya nak tahu juga, kalau hadirin ayat diibunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala tahulah perihal ni, berapakah had ataupun kadar harta yang perlu dimiliki oleh seseorang baru dia dipanggil kaya. Nak juga tahu. Tak pernah je bank kabarkan, kalau duit simpanan dia 300,000 baru kita kata dia kaya. Ada had dia tu. Ni dak macam orang jalan, ni orang kaya, ni orang kaya. Jadi kaya tu ukurannya di mana sebenarnya? Berapa kuantiti harta yang perlu dimiliki oleh dia untuk dapat title jadi kaya tu? Tak ada. Kerana apa? Benda ni bukan menjadi perkara mustahak sebenarnya untuk mendapat kemuliaan. Subhanallah ta'ala anhu. Ada benda yang boleh kita ucapkan dan boleh kita gambarkan. Macam perasaan. Perasaan, bila satu orang perempuan kematian suami, perasaan sedih dia, lalu kita namakan dia janda ataupun balu. Seorang laki-laki apabila dia kematian isteri, kita namakan dia duda. Seorang anak yang kematian emak dan bapa, kita namakan dia anak yatim piatu. Tapi ada perkara yang lebih sedih, iaitu bila mak dan bapa mati anak. Tu saya nak tanya, mak mati anak, mak tu kita panggil apa? Ada mak yatim ke? Mak yatim tak ada mak yatim, mak piatu pun tidak mak piatu. Sebab tu ada dalam sumpah Nabi. Ketika Nabi cerita pada Sayyidina Muaz, Nabi kata, maka celakalah seperti seorang ibu kehilangan anak. Kita duk baca hadis macam mana kecelakaan seorang ibu kehilangan anak. Maknanya dia punya sedih tak boleh diceritakan dan tak boleh dinamakan orang apa dia. Sebab terlalu sedih hilang anak. Anak kalau hilang mak bapak, dia boleh ada gelar lagi anak yatim. Tapi kalau mak bapak hilang anak, tak boleh digambar sedih. Nampak macam tenang, tapi hatinya tu bergelora. Itu sebab dalam kehidupan kita ni bukan itu jadi bahan ukuran dia. Kekayaan tadi bukan ukuran untuk dapat kemuliaan, dan kemiskinan tu tadi bukan kayu pengukur untuk menyatakan orang tu hina. Subhanallah ta'ala. Ada je orang kaya-kaya yang banyak harta hina orang dengan kelakuan jelek dan mazmumah yang mereka kerjakan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Faedah yang kelima pada siri yang akan datang. Masih lagi cerita tentang kedudukan harta dan ilmu pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi insyaAllah sebelum kita tangguh pengajian pada pagi mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddalu ma'juran. Tak ada soalan, maka sekadar tu dulu pada pagi mulia ni. Salah silap tutur bicara saya. Apalah yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kita, bersalahan dengan pandangan para ulama. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi yang mulia ni dapatlah beramal, khususnya diri saya sendiri terlebih dahulu sebagai orang yang menyampaikan, dan dapatlah diambil istifadah, diambilkan manfaatnya oleh ayahanda ibunda rahmatullah yang mendengar apa yang diucapkan, walaupun sedikit. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita beramal dengannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى والذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Allahumma salli ala sayyidina